Pengetahuan dari agama Islam untuk menyumbang bagi menegakkan agama Islam dengan cara infak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sebelum turun surah ini ada berlaku satu peristiwa, iaitu dalam masa Nabi SAW jalan balik daripada Tabuk. Ada satu riwayat mengatakan semasa itu, ada riwayat lain mengatakan masa-masa lain. Jadi golongan munafik ini sangat-sangat tidak berpuas hati. Keadaan orang Islam yang sangat kuat. Sehingga dalam perjalanan balik ada kesempatan bagi mereka berkata bersama mereka, apabila kita balik, orang yang mulia akan halau keluar orang yang hina. Apabila kita balik di Madinah, orang yang mulia akan halau keluar orang yang hina. Dan maksud mereka adalah Nabi SAW. Jadi perbuatan dan perbualan mereka ini didengari oleh satu orang sahabat, dan dia telah balik beritahu kepada bapa saudara dia apa perkataan-perkataan yang pernah dikata semasa perjalanan balik. Lalu dia bercadang untuk beritahu pada Nabi sendiri, sebab dia telah memahami daripada perkataan ini munafik-munafik ini rujukan perkataan dia kepada Nabi, walaupun perbualan sesama mereka. Tapi bapa saudara dia kata, jangan, ini ketua munafik, satu orang yang sangat licik dalam bertabligh, dia suka bersumpah kepada Allah atas nama Allah, nanti kamu akan malu. Jadi sahabat ini tidak dapat sabar, dia tidak dapat tidur, kerana dia dengar ini daripada lidah mereka ini memburuk Nabi, dan khasat mereka dituju pada Nabi. Lalu dia pergi seorang diri jumpa Nabi SAW. Dia beritahu fulan-fulan telah berkata begini pada Nabi. Nabi SAW panggil orang itu. Apabila orang itu dipanggil, orang munafik itu dipanggil, dia bersumpah mati-matian dengan nama Allah, dia tidak kata. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak kata. Lalu apabila Nabi SAW mengiyakan sumpah dia, maka dia balik mengadu kepada bapa saudara dia, iaitu Nabi menerima perkataan mereka itu dan tidak memberi perhatian pada laporan saya. Dan dia balik pun tidak dapat tidur juga, tak dapat rehat, tak dapat tidur kerana apa yang berlaku pada dia. Tadi dia tidak tahu Nabi menolak dia, ni dia tahu Nabi telah menolak pendapat dia, dan ini lebih menyedihkan dia lagi.
Lalu Allah Ta'ala turunkan surah ini. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad munafik, qalu, mereka berkata dengan lidah mereka, nashhadu innaka la rasulullah, kami tidak menolak kamu rasul, bahkan kami bersaksi dengan hati kami, innaka, bahawa kamu wahai Muhammad rasul Allah, memang rasul Allah. Wallahu ya'lamu, sedangkan Allah Ta'ala pun maha mengetahui, innaka la rasuluhu, bahwasanya engkau wahai Muhammad rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, bahawa golongan munafik ini bohong dalam perkataan dia, iaitu mereka menerima dengan hati Rasulullah. Itu perkataan lidah saja, mereka berkata kami mengaku kamu rasul, tapi hati mereka bohong. Allah bersaksi bahwasanya munafik ini lakadzibun, bohong dalam perkataan itu. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka jadikan sumpah-sumpahan mereka itu pelindung daripada mereka dihukum, pelindung bagi nyawa mereka, pelindung bagi harta benda mereka. Dan fasaddu an sabilillah, dan mereka inilah penghalang besar manusia lain daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka ini sangat buruk amalan yang mereka lakukan. Zalika, ya demikian buruk amalan ini bapa, su' amalihim ini, bi annahum amanu, dengan sebab mereka beriman secara zahir. Amanu sini dengan sebab mereka beriman secara zahir. Summa kafaru, kemudian mereka terkufur secara batin. Fatubi'a ala qulubihim, lalu Allah kunci hati mereka. Fahum la yafqahun, lalu mereka tidak boleh memahami agama sebenar. Zahir saja. Wa idza ra'aitahum, apabila kamu lihat zahir mereka, apabila kamu lihat wahai Muhammad zahir mereka, tubuh badan zahir mereka, tu'jibuka ajsamuhum, memikatkan hati kamu oleh tubuh badan zahir mereka. Wa in yaqulu, dan sekiranya mereka berkata-kata, tasma' liqaulihim, kamu sanggup dengar perkataan mereka. Tasma' liqaulihim, jika mereka berkata-kata, kamu sanggup dengar perkataan mereka, kerana kefasihan lidah mereka, kelancaran dan kefasihan lidah mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah, mereka ini seolah-olah seperti kayu-kayu yang disandarkan di dinding rumah untuk dijadikan kayu api. Dia kayu tapi untuk dibakar. Maknanya fi kaunihim ashbahan khaliyatan minal ilmi wan nazar, seperti kayu-kayu disandar ke dinding ini, iaitu kayu-kayu yang disandar untuk dijadikan bahan bakar. Kayunya memang tidak ada guna, untuk kayu api saja. Jadi seolah mereka ini batang kayu tapi bukan boleh diguna pakai, bahkan seperti kayu api yang disandar di dinding untuk dijadikan bahan bakar. Fi kaunihim ashbahan, yakni pada keadaan mereka rupa saja ada, tapi khaliyatan, kosong dalamnya, anil ilmi wan nazari, daripada ilmu dan pemikiran. Ilmu tidak ada, fikiran pun tidak apa ke mana, daripada tafsir Baydawi. Fi kaunihim ashbahan khaliyatan anil ilmi wan nazari. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka, mereka selalu menyangka setiap laungan jihad bala ke atas mereka. Sayhah ni laungan jihad, mereka menyangka setiap laungan jihad itu adalah bala bagi mereka, kerana pengecut mereka untuk berjihad. Humul adu, mereka lah sebenarnya musuh dalam selimut. Mana musuh dalam masjid? Fahdharhum, berwaspadalah pada mereka ini. Jangan percaya pada kata mereka. Berwaspada maknanya jangan percaya pada perkataan-perkataan dan arahan mereka. Qatalahumullah, Allah laknat mereka itu. Qatala dengan mana? Allah laknat mereka itu. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh berpaling daripada kebenaran sedangkan tubuh badan mereka duduk di depan Nabi. Wa idza qila lahum, ni sombong, sifat sombong mereka ini. Walaupun badan mereka duduk dengan Nabi tapi hati mereka sombong. Wa idza qila lahum, apabila dinasihati pada mereka ini, sebab munafik kita kena ingat dia adalah golongan pada zahirnya orang beriman, duduk dalam majlis Nabi. Apabila dinasihati pada mereka, ta'alau, marilah kamu semua, yastaghfir lakum Rasulullah,
Mari kamu semua beritahu pada Nabi kesilapan, nescaya Rasulullah akan tolong minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kamu. Apabila dinasihati seperti itu, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan saja kepala mereka, tidak ingin menerima nasihat. Mereka memalingkan muka mereka kerana tidak ingin menerima nasihat. Wa ra'aitahum yasudduna, dan kamu akan dapat tengok mereka selalu yasudduna, menghalau orang lain daripada amalan agama yang benar. Wa hum mustakbirun, hal keadaan mereka sangat sombong untuk menerima kebenaran. Sawa'un alaihim, sama saja kata mereka ini kerana sombong itu. Astaghfarta lahum, kamu minta ampun untuk mereka, am lam tastaghfir lahum, atau kamu tidak minta ampun untuk mereka, sama saja. Wahai Muhammad, la yaghfirullahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah Taala tidak akan beri peperangan hidayah pada kaum yang fasik ini. Ayat 7 ni syikayah. Humul ladina yaquluna, mereka lah yang berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, jangan lagi kamu menginfakkan harta kepada sahabat-sahabat yang berada di sisi Rasulullah, hatta yang faddu, sehingga sahabat-sahabat beliau akan lari meninggalkan beliau. Mana munafik inilah kata kepada orang di kalangan sahabat-sahabat Madinah dia, jangan infak lagi kepada sahabat-sahabat Nabi yang miskin yang berada di sisi Rasulullah, sehingga sahabat miskin ini yang faddu lari, tidak ikut Rasulullah. Jawab syikayah, walillahi khazainus samawati wal ardh, milik Allah sebenarnya segala khazanah langit bumi. Walakinnal munafikin, akan tapi golongan munafik ini la yafqahu, tidak boleh memahami bahwasanya rezeki itu daripada kudrat Allah. Syikayah kedua, ayat ke-8 ni syikayah kedua. Yaqulu, mereka lah yang berkata, mereka yang berkata, la in raja'na ilal Madinah, sekiranya kita balik daripada Tabuk ke Madinah, seperti mana yang diberitahu oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Sekiranya mereka berkata, sekiranya kita balik semula ke Madinah daripada Tabuk ini, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adalla, akan menghalau keluar orang-orang yang mulia daripada Madinah ini, akan orang yang hina. Orang mulia bagi mereka itu adalah mereka sendiri, orang hina adalah Nabi. Walillahil izzatu, milik Allah sebenarnya. Jawab pada mereka, milik Allah sebenarnya kemuliaan. Wali rasulihi wali mu'minin, dan milik Rasul dan milik orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi golongan munafik tidak mengetahui sebenarnya kemuliaan itu di tangan Allah. Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat munafik, supaya kamu tidak dikira munafik, ayat ke-9 ini, ya ayyuhalladzina amanu, targhib kepada infak, dan merupakan amalan-amalan yang boleh menghilangkan sifat nifak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sekali-kali melalaikan kamu oleh harta benda kamu, oleh anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Mengingati Allah Ta'ala ini adalah semua ni yang ada hubungan dengan agama. Semua yang ada hubungan dengan agama, sebab amalan-amalan agama itu mengingati Allah. Wa man yaf'al zalika, sesiapa yang melakukan sedemikian, yakni sesiapa yang membiarkan diri dia berada dalam keadaan demikian, dilalaikan oleh harta dan anak pinak, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah golongan paling rugi. Untuk menghilangkan kelalaian ni, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu semua infakkan daripada apa yang kami kurniakan kepada kamu. Bila waktu infak, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu apabila datangnya waktu kematian, fayaqula, maka ketika itulah dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, kenapa engkau tidak melewatkan kematianku, ila ajalin qaribin, kepada satu tempoh sangat singkat saja. Tujuannya, sekiranya engkau lewatkan kematianku, fa asaddaqa, di asas ini, in akhartani, jika sekiranya engkau lewatkan tempoh kematianku kepada waktu yang singkat, fa atasaddaqa, rasanya fa atasaddaqa, aku akan menginfakkan harta,
wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi golongan yang soleh. Aku akan menjadi golongan soleh. Allah Ta'ala beritahu ayat ke-11 ini, wala yu'akhirullahu nafsan, Allah sekali-kali tidak akan melewatkan kepada mana-mana manusia ajal kematian mereka. Idza jaa ajaluha, apabila telah sampai ajal kematiannya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.